Malaysia akan tangani semua cabaran untuk kejayaan APEC 2020. Pindaan Akta KWSP dilulus Dewan Rakyat. Majikan organisasi komersial gagal laksanakan pencegahan rasuah bakal didakwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Baik, Malaysia akan menangani semua cabaran dalam memastikan faedah kejayaan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 daripada perdagangan, pelaburan dan ekonomi mampu dinikmati rakyat. Cabaran-cabaran tersebut termasuk risiko pertumbuhan perlahan, kesan daripada faktor-faktor luaran dan ketegangan dasar perdagangan yang masih berlarutan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, APEC penting kepada Malaysia kerana rantau ini menyumbang lebih daripada 80% kepada jumlah perdagangan negara dan lebih daripada 70% melalui pelaburan langsung asing dalam sektor pembuatan. 50% of the jobs created are directly attributable to activities linked to exports. So it is also in our interest to ensure that this region remains business friendly and that trade and investment policies bring prosperity for all, right down to the main industry. Beliau berucap demikian pada Majlis Pelancaran APEC 2020 di Cyberjaya. Malaysia menjadi negara hos kali kedua selepas menjadi tuan rumah buat pertama kali pada tahun 1998. APEC 2020 akan berlangsung sepanjang tahun hadapan dengan beberapa siri pertemuan dan mesyuarat utama yang akan diadakan di Langkawi, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Kota Kinabalu. Ia bakal disertai lebih 21 pakar ekonomi dan 16,000 delegasi antarabangsa. Ya, pada majlis sama, Tun Dr. Mahathir berkata tiada keperluan menjadualkan semula mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang dibatalkan Chile bulan lepas ke Amerika Syarikat. Ini kerana, kata beliau, negara-negara anggota memutuskan tidak perlu mengadakan semula mesyuarat itu pada Januari depan. Menurutnya, beliau ada mendengar bahawa negara-negara APEC menerima jemputan bagi cadangan menjadualkan semula mesyuarat APEC di Amerika Syarikat pada bulan depan. Almost every one of us decided that it was not necessary, so we didn't go. Chile has actually done a good deal of work in their preparation, and nobody else can do 1 year's work like Chile. And if you have just a meeting called impromptu meeting call. So that is why we decided that it was not necessary. Chile telah membatalkan sidang kemuncak itu yang sepatutnya diadakan pada 16 dan 17 November berikutan protes besar-besaran yang berlaku di beberapa bandar raya utama negara itu. Sidang kemuncak pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 merupakan platform kondusif menghimpunkan 21 wakil negara untuk mencari penyelesaian terbaik bagi isu berkaitan perdagangan. Persidangan yang bertemakan mengoptimalkan potensi masyarakat ke arah masa depan kemakmuran bersama menekankan 3 perkara penting. Kamal Firmansyah Kamaluddin mengupas perinciannya. 3 perkara utama itu meliputi usaha menambah baik prestasi perdagangan dan pelaburan, penglibatan ekonomi inklusif melalui ekonomi digital dan teknologi, serta memacu kemampanan inovasi. Malaysia juga akan melancarkan matlamat POS Visi 2020 bagi memperbaharui matlamat Bogor yang diperkenal pada 1994. Malaysia is entrusted together with the other APEC economies on this enormous task to draft the future of APEC beyond 2020. Malaysia humbly accepts this responsibility and will embrace this leadership to our best ability.
Sejak tahun lalu, Sekretariat Nasional mengadakan konsultansi dengan ramai pemegang taruh tidak terhad kepada kerajaan, juga sektor swasta dan organisasi antarabangsa dalam menentukan fokus persidangan kali ini. Selain itu, ruang diberi kepada perusahaan kecil dan sederhana menonjolkan perkhidmatan produk mereka sepanjang penganjuran persidangan. Inklusiviti merupakan fokus utama APEC 2020. Ia boleh dilihat menerusi pelbagai inisiatif di bawah Sekretariat Nasional bermula dari penetapan agenda sehinggalah mengenal pasti aktiviti yang boleh menjangkau dan juga memberikan impak positif kepada perniagaan berskala kecil dan sederhana. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM. Baik, penglibatan daripada semua pihak diperlukan bagi meningkatkan pembangunan matlamat Kertas Putih Pertahanan KPP. Ianya penting bagi membentuk strategi jangka panjang bagi memastikan Malaysia terus selamat, berdaulat dan makmur. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu menegaskan KPP dibangunkan menggunakan pendekatan pelibatan dan pandangan semua pihak. Ini termasuk kerjasama strategik bersama beberapa negara untuk membangunkan KPP. Pelibatan golongan bukan Melayu dalam bidang ketenteraan semakin meningkat dan perlu lebih ramai terlibat dalam bidang tersebut. Saya lihat tadi ada peningkatan di kalangan bukan Melayu lah, dan India dan China, dan kita mau lebih banyak lagi pada masa akan datang yang non-Malay ini menyertai Angkatan Tentera. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Diploma Kursus Pemerintahan dan Staf Malaysia KPSM Seri 48 2019 di Ibu Negara. Ia majikan kepada syarikat atau organisasi komersial yang tidak meletakkan langkah-langkah pencegahan rasuah yang sesuai berkemungkinan akan didakwa jika ada pekerjanya yang disabitkan kesalahan rasuah. Kesalahan tersebut akan didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Seksyen 17A yang akan berkuat kuasa 1 Jun tahun hadapan. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya, tindakan meletakkan langkah pencegahan rasuah kepada syarikat atau organisasi boleh digunakan sebagai pembelaan jika disabit kesalahan. So that's the main thing. So pihak MACC mempunyai apa yang dikatakan pusat latihan ataupun training bagi pegawai-pegawai dan syarikat-syarikat untuk mengetahui bagaimana untuk meletakkan langkah-langkah pencegahan rasuah itu, anti-corruption plan yang mempunyai certification yang boleh dikatakan adequate measures lah. Okay. Jumlah syarikat dan organisasi yang meminta bantuan SPRM berhubung dengan cara-cara untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan rasuah ini amat menggalakkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucap tama di seminar mengenai etika perniagaan dan integriti di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Latifah juga tidak menolak kemungkinan wujud unsur rasuah dalam aktiviti penyeludupan hasil hutan dan pemburuan haiwan liar. SPRM katanya menerima banyak laporan berkaitan isu tersebut yang semakin berleluasa di beberapa negeri. All this tidak akan berlaku jika tak ada corruption. So, kesalahan penyeludupan, pelonggongan haram dan sebagainya adalah dengan direct melibatkan corruption. So definitely we are involved in making sure benda tu tak jadi. So ada joint effort dengan pihak PDRM dan jabatan-jabatan yang berkaitan. Beliau berkata demikian pada seminar etika dan integriti perniagaan di Ibu Negara. 28 November lalu, Perhilitan dan PDRM mendedahkan 63 orang termasuk 48 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu khazanah dari 3 September hingga 16 November kerana dipercayai terlibat dalam jenayah hidupan liar. Tangkapan itu termasuk 4 warga tempatan yang ditahan di Pasir Mas Kelantan dan Sungai Petani Kedah. Baik Hazel, selepas bertahun-tahun menafikannya, akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa dia sebenarnya mengenali Jolo sejak tahun 2007 selepas diperkenalkan anak tirinya Riza Aziz.
Pengakuan itu dibuat Datuk Seri Najib ketika memberi keterangan bertulis pada hari kedua bela dirinya di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Ghazali. Sebelum ini, Datuk Seri Najib acap kali menafikan bahawa dia mengenali Jolo setiap kali dia asap pihak media mengenai hubungannya dengan ahli perniagaan kontroversi itu selepas isu skandal dana SRC terbongkar. Dia juga mendakwa Jolo mempunyai pengaruh dan mempunyai hubungan rapat dengan keluarga diraja dan kenamaan Emiriyah Arab Bersatu UAE dan Arab Saudi selain mampu membawa pelaburan dari kedua negara tersebut. Semasa prosiding, Datuk Seri Najib lebih banyak memberi jawapan tidak tahu, tidak pasti dan tidak ingat kepada pelbagai soalan berkaitan pembukaan akaun serta transaksi ke dalam akaun pribadinya di M-Bank. Jawapan tertuduh lebih banyak cuba mengalihkan kesalahan dan tanggungjawab kepada Jolo dan bekas Ketua Setiausaha Sulitnya Allahyarham Datuk Azlin Alias. Datuk Seri Najib sedang berhadapan dengan tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana SRC International. Perbicaraan bersambung minggu hadapan. Hari ke-7 kes perbicaraan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkaitan penyelewengan dana Yayasan Akal Budi. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan keluarga ada mengambil 4 jenis polisi insurans dengan syarikat Alliance General Insurance. Perkara itu dimaklumkan oleh saksi pendakwaan ke-13 pengurus cawangan Alliance General Insurance Fad Swat Lim. Antara polisi tersebut ialah polisi kenderaan persendirian dan polisi motosikal yang mana keduanya merupakan perkhidmatan insurans biasa kepada pemilikan kereta dan motosikal persendirian. Di samping 2 lagi polisi insurans yang berkaitan iaitu polisi Enhanced Road Warrior dan polisi Bike Warrior. Datuk Seri Ahmad Zahid dan isteri serta 3 orang anak mereka turut merupakan penama kepada polisi insurans yang dimiliki. Semalam, saksi pendakwaan ke-12 penolong pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Zaharuddin Zainuddin memberitahu mahkamah bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid dan isteri mempunyai 20 buah kenderaan peribadi yang mana 18 daripadanya kenderaan mewah. Antara kenderaan mewah yang dimiliki Datuk Seri Ahmad Zahid dan isterinya adalah Mercedes-Benz CLS 350, Toyota Land Cruiser, Toyota Velfire, BMW 320i automatic, Audi Q7 termasuk motosikal jenis Harley Davidson, Ducati Devil dan BMW R1200 GS. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadapi 47 pertuduhan, 12 daripadanya bagi pecah amanah, 8 bagi rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekirah bersambung esok. Bicara bela diri kes kematian pegawai kadet laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu mangsa menjerit dan menarik kaki serta cuba menepis apabila kakinya ditekap dengan streka wap. Perkara itu dimaklumkan saksi kelima pembelaan yang juga tertuduh kelima, Muhammad Sobirin Sabri. Sobirin juga memaklumkan dia diarah seseorang yang identitinya tidak pasti untuk menggunakan setrika tersebut ke atas Zulfarhan. Dia mendakwa secara spontan mengambil setrika tersebut dan menekapnya pada bahagian kaki Zulfarhan sebelum meletakkannya semula di atas meja. Sobirin juga mengakui kegiatan pukul-memukul adalah perkara biasa jika berlaku kes kecurian di UPNM. Dia mendakwa tidak melaporkan kepada pengurusan universiti kerana tidak menyangka perbuatan itu boleh mendatangkan kecederaan kepada mangsa. 31 Julai lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Syabirin dan 17 lagi pelajar UPNM membela diri terhadap pertuduhan membunuh, bersubahat, membunuh dan mencederakan Zulfarhan. Perbicaraan di hadapan Hakim Dato' Azman Abdullah bersambung 26 Februari depan. Ya, perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas terkini
berkurang kepada 12,269 orang berbanding 15,672 orang pada sebelah pagi tadi. Beberapa pusat pemindahan sementara PPS turut ditutup. Hanya 34 masih beroperasi, menempatkan 4,684 keluarga. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, laporan nerusi aplikasi info bencana JKM menunjukkan jumlah mangsa banjir di seluruh 34 PPS menurun, kecuali Jajahan Tumpat yang menyaksikan peningkatan kepada 3,074 orang daripada 1,076 keluarga berbanding 2,779 mangsa di 7 PPS tengah hari tadi. Keadaan di Pasir Mas juga bertambah baik apabila jumlah mangsa di jajahan itu menurun kepada 8,914 mangsa daripada 3,543 keluarga berbanding 9,107 mangsa daripada 3,547 keluarga di 21 PPS. Jumlah mangsa di Kuala Krai juga susut kepada 191 orang dari 49 keluarga berbanding 228 mangsa atau 59 keluarga di 4 PPS, manakala Pasir Putih kekal 80 mangsa dari 15 keluarga di 2 PPS. Sementara di PPS Kota Baru dan Tanah Merah telah ditutup sepenuhnya. Dalam pada itu, laman sesawang ibanjir.kelantan.gov.my menunjukkan dua sungai yang masih melepasi paras bahaya adalah Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas dengan paras bacaan 10.25 meter berbanding 10.26 meter tengah hari tadi. Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat juga susut kepada 3.19 meter berbanding 3.21 meter tetapi masih melepasi paras bahaya 2.50 meter. Selain itu, sungai-sungai lain di Kelantan sudah kembali ke paras normal berikutan cuaca yang baik sejak tengah hari. Baik, kita beralih ke Terengganu pula. Hanya 3 daerah masih dilanda banjir setakat petang ini dengan 9 PPS masih beroperasi. Ia menempatkan seramai 945 orang daripada 261 keluarga berbanding 1,164 mangsa daripada 310 keluarga di 14 PPS tengah hari tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan JKM melaporkan jumlah mangsa di Setiu berkurangan kepada 71 orang daripada 20 keluarga di 3 PPS berbanding 91 orang, 24 keluarga di 4 PPS sebelum ini. Di Kuala Nerus, jumlah mangsa menurun kepada 484 mangsa daripada 144 keluarga di 5 PPS berbanding 491 orang daripada 145 keluarga di 6 PPS tengah hari tadi. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat kepada semua penonton. Informasi cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat amaran cuaca waspada yang masih lagi dikekalkan oleh Met Malaysia melibatkan bahagian Sri Aman, Sarike, Kuching, Bintulu, Muka, Betong dan juga Samarahan sehingga 5 Disember 2019 iaitu hujan lebat yang dijangkakan akan berlaku melibatkan bahagian-bahagian terbabit. Kita terus lihat kepada paparan imej satelit semasa yang mana litupan awan yang dicerap pada malam ini lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah yang membawa kepada kelembapan yang tinggi dan seterusnya mengakibatkan hujan seribut petir di beberapa kawasan terbabit. Untuk paparan imej gema radar di semenanjung Malaysia pada malam ini dapat diperhatikan hujan seribut petir masih lagi berterusan berlaku melibatkan negeri Perlis, Pulau Langkawi, Kedah dan juga pedalaman negeri Perak yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala hujan dijangkakan akan mula masuk melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang ke beberapa kawasan daratan di bahagian terbabit dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut petir kini aktif sedang berlaku di kawasan terbabit terutamanya melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Kudat Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala ribut petir yang sedang berlaku di perairan Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi.
Melalui model ombak Malaysia, Met Malaysia masih lagi melakukan pemantauan khusus berikutan dengan kelajuan angin yang mencapai lebih daripada 60 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencecah 4.5 meter di sekitar kawasan perairan Condor, Reef North dan juga beberapa kawasan perairan yang lain. Namun demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran atau peringkat kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan perairan yang telah dilorekkan dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak, aktiviti menangkap ikan, bubur kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Dijangkakan amaran ini akan berterusan sehingga 10 Disember 2019. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Assalamualaikum. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kumpulan wang simpanan pekerja pindaan 2019. Pindaan itu antara lain memperuntukkan kadar caruman yang akan dipindahkan ialah sebanyak 2% daripada caruman ahli KWSP yang memilih untuk memindahkan carumannya kepada isteri secara sukarela. Jelas Simpanan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah, tujuan pindaan yang membenarkan pemindahan sebahagian caruman KWSP suami ke akaun milik isterinya itu bagi mewujudkan jaringan keselamatan sosial dan memperkasa peranan wanita. Program SR ataupun suri rumah ini diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi mewujudkan jaringan keselamatan sosial dan memperkasa sumbangan wanita serta mengiktiraf kepentingan peranan kaum hawa terhadap kaum hawa termasuk suri rumah. Ini adalah kerana suri rumah merupakan antara golongan berisiko tinggi yang akan berdepan dengan masalah kewangan apabila usia meningkat atau berlaku sebarang perubahan mengejut dalam rumah tangga. Pada masa sama, pindaan turut membenarkan pemberi pemindahan iaitu suami menghentikan pindahan jika berlaku pembubaran perkahwinan atau kematian isteri. Seksyen 53E membenarkan pemberi pindahan memohon untuk menghentikan pemindahan caruman kepada penerima pindahan jika berlaku pembubaran perkahwinan atau kematian isteri. Apa-apa amount yang berada di dalam akaun penerima pindahan sebelum tarikh permohonan penghentian pemindahan caruman diterima oleh lembaga hendaklah dikekalkan dalam akaun penerima pindahan tersebut. Pindaan Akta Perhutanan Negara 1984 Akta 313 dijangka dibawa ke Parlimen tahun hadapan dalam usaha mengetatkan lagi hukuman terhadap pihak yang mengambil hasil hutan negara secara haram. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Datuk Dr. Xavier Jayakumar menegaskan pindaan berkenaan antara lain meningkatkan jumlah denda dan juga tempoh penjara terhadap penceroboh. Jelas beliau bagi kesalahan mengambil hasil hutan tanpa kebenaran, antara cadangan yang dikemukakan dalam pindaan tersebut adalah denda minimum RM100,000 sehingga tidak lebih dari RM5 juta, manakala untuk penjara pula minimum 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun. Ketika ini, denda yang dikenakan adalah maksimum RM500,000 dan penjara antara setahun hingga 20 tahun. Kita telah bincang lama dan negeri-negeri bersetuju
antai atas prinsip itu. Ini bukannya untuk kita tukar Akta Perhutanan Negara untuk dapatkan di mana kita kena adakan 2/3 majoriti. Ini ialah untuk kita ketatkan beberapa syarat-syarat yang kita ada di sini dengan denda-denda yang lebih tinggi kepada orang-orang yang masuk di dalam hutan untuk dia ambil hasil dari hutan tanpa ada lulusan daripada penggarah hutan negeri ataupun mana-mana pejabat. Bagi Sabah dan Sarawak yang mempunyai Akta Perhutanan sendiri, kedua-dua negeri tersebut boleh mengikut cadangan pindaan Akta Perhutanan ini dan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Datuk Dr. Xavier sebelum itu menghadiri mesyuarat ke-76 Majlis Tanah Negara yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Parlimen. Turut hadir pada mesyuarat ini adalah Menteri Persekutuan dan Menteri Besar dan Ketua Menteri. Baik Hazel, pada 29 Ogos lalu, kerajaan bersetuju sebanyak 54 jenis barangan dikecualikan syarat lesen, permit atau lesen import barangan kargo atau komoditi bagi aktiviti transshipment melalui kontena full container load FCL di pelabuhan yang mempunyai status zon perdagangan bebas FTZ. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok, dengan pengecualian tersebut, pelabuhan di Malaysia mampu menjadi hub bagi aktiviti transshipment dan memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi negara. Selain itu, kerajaan juga telah bersetuju bahawa kesemua 54 jenis barangan yang dikecualikan tersebut adalah merujuk kepada barangan kargo ataupun komoditi yang berkait rapat dengan aktiviti transshipment di pelabuhan-pelabuhan seluruh negara untuk destinasi pasaran antarabangsa dan bukannya untuk dijual atau digunakan dalam pasaran tempatan. Kementerian Pengangkutan telah menyusuri tindakan yang perlu dilaksanakan oleh jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan bagi maksud menyeraras dan menguatkuasakan ketetapan berkenaan agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Tambahnya lagi, sebanyak 20 jenis barangan dikekalkan daripada penguatkuasaan syarat lesen, permit atau lesen import memandangkan barangan kargo atau komoditi yang dimaksudkan itu melibatkan aspek keselamatan, dasar Konvensyen Antarabangsa dan Kawalan Penyakit. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fun Chit Kin, di waktu pertanyaan jawab lisan hari ini. Berhubung aktiviti penyeludupan menerusi transshipment pula, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dimaklumkan sedang mengambil tindakan sewajarnya dengan jabatan atau agensi berkaitan bagi mengelak aktiviti penyeludupan termasuk komoditi seperti beras dan gula di pelabuhan dan juga di pintu masuk sempadan negara. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan terus mengambil langkah untuk mencungkil ramai bakat terutama golongan belia dalam bidang teknologi digital. Menterinya Gobind Singh Deo menyatakan setakat ini inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan agar bakat golongan muda diiktiraf di peringkat antarabangsa. Tambah Gobind, program yang dijalankan terutamanya Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEX sejak 3 tahun lalu berkembang positif serta berjaya melahirkan ramai bakat baharu dalam kalangan belia dalam bidang teknologi. Kita ada program-program yang diuruskan oleh MDEC di mana mereka pergi ke sekolah, turun ke sekolah, mereka adakan program-program peringkat sekolah dan di situ mereka lihat siapa yang ada bakat dan ada mereka yang tertarik dalam dan berminat dalam dalam perkara ini dan di situ kita boleh identify mereka dan juga kita boleh menunjukkan kepada mereka sebenarnya apakah itu teknologi, sebenarnya apakah itu yang mereka perlu menyediakan dan menyesuaikan diri untuk menghadapi era teknologi yang akan datang. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Kejayaan Wira-Wira Digital Muda di Ibu Negara. Seramai 19 pelajar sekolah menengah dan universiti yang telah memenangi pertandingan digital di peringkat antarabangsa diraikan. Lebih membanggakan, mereka turut terlibat dengan beberapa program anjuran MDEC seperti #MyDigitalMaker dan Digital Ninja.
Festival Kraft Johor 2019 FKJ19 bakal berlangsung mulai 20 hingga 31 Disember ini menyasarkan nilai jualan sebanyak 7.5 juta ringgit sepanjang 11 hari penganjurannya. Kira-kira 135,000 pengunjung dijangka hadir ke Festival Kraft Johor kali ke-11 itu yang bertemakan Kraft Cenderamata untuk semua di Angsana Johor Bahru Mall Johor. Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia Ibrahim Ismail berkata, festival bertujuan mewujudkan kesedaran dan mempromosikan industri kraft tempatan kepada pengunjung. FKJ19 menampilkan 5 bidang kraft utama iaitu tekstil, hasil rimba, hasil tanah dan aneka kraft. So tema kita go on hadiah dan cenderamata untuk orang bawa pulang pada tahun hadapan jugalah kita sediakan, kerana kalau kita lihat kerajaan juga mensasarkan jumlah pengunjung yang begitu ramai untuk datang. Kalau kita tak tap in dalam usaha kerajaan membawa pelancong masuk, jadi kita mesti tap pada pelancong yang akan datang membawa pulang hadiah dan cenderamata. Jadi dari segi itulah Kraft Tangan mengambil kesempatan di dalam Festival Kraft Johor pada kali ini untuk mengendengahkan produk-produk cenderamata. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kompleks Kraft Johor di Johor Bahru. Majlis perasmian dijadual disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi pada 24 Disember. Selain itu, FKJ19 turut menjadi platform utama kepada usahawan kraft untuk mengenal pasti kehendak serta keperluan pengguna kraft masa kini. Seramai 300 orang usahawan kraft tempatan dari seluruh negara terlibat sepanjang penganjuran Festival Kraft Johor dengan menjadikan pelbagai pengisian menarik, antaranya jualan dan pameran produk kraft, pendidikan kraft warisan, persembahan kesenian dan sajian negaraku. Pengunjung berpeluang menyertai pelbagai aktiviti pertandingan seperti ukiran kayu, mewarna batik, gasing petik dan bintang kraft Johor 2019. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp meraikan 26 pengkarya yang mengguna pakai kaedah 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle menerusi pertandingan Waste to Art 2019. Pertandingan yang berlangsung sejak Ogos lalu itu memberi peluang kepada penggiat seni reka untuk menghasilkan karya berasaskan barangan terbuang dan terpakai yang mempunyai nilai komersial dan estetika. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ismail Mokhtar optimis pertandingan ini menjadi pemangkin budaya amalan 3R. 28.06. Sasaran kita tahun depan 30%. Jadi Waste to Art ni adalah satu program yang menyokong untuk meningkatkan kadar kita semula negara. Di samping itu juga dasar kebesaran negara ni apa yang disebut adalah dia punya hashtag dia trash to cash. Maknanya kita gunakan sisa pepejahan ni balik dan boleh menjadi sumber pendapatan baru. Macam tadilah, dia jadikan sebagai satu arca yang sebelum ni bahan terbuang, lepas tu digunakan semula jadi satu bentuk yang boleh dijual dan boleh mendapat manfaat kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang Waste to Art 2019 di KLA 2 Sepang. Pertandingan itu turut memberi inspirasi kepada masyarakat tentang prospek penghasilan produk daripada barangan kitar semula. Ia boleh menjadi sumber ekonomi bertepatan dengan inisiatif dasar kebersihan negara. Sebanyak 262 penyertaan diterima bagi edisi kali ini, merangkumi 3 kategori iaitu 2 dimensi, 3 dimensi dan media baharu. Ilham dari saya menghasilkan karya ini semasa saya melawat di sekitar negara Jepun. Saya melihat karya di sana, saya menginspirasikan karya tersebut dalam menghasilkan karya saya sendiri. Jadi dekat Jepun tu dia menghasilkan karya berunsur-unsurkan nature. Jadi saya ingin menginspirasikan karya saya itu melibatkan unsur-unsur nature dengan menggunakan barang-barang terbuang. Daripada segi nak construct dia, sebab kita buat seorang kan, macam nak pegang kaki dia, kepala dia semua. So sangat mencabar dan kita kena bermain dengan suhu yang betul untuk panaskan plastik. Kalau tak, takut dia terlalu cair dan kita nak yang sedang-sedang supaya kita boleh bentukkan dia. Bagi memberi inspirasi kepada pengunjung, karya-karya pemenang akan dipamerkan di Gateway at KLA 2 sehingga 25 Disember ini.
FGV Holdings berhad mampu kembali mencatat keuntungan dalam tempoh 5 tahun sekiranya syarikat itu menilai semula semua pelaburan dan aset miliknya. Penalisis ekonomi Profesor Muhammad Zulkifli Zakaria berkata, FGV perlu fokus kepada pegangan pelaburan yang menguntungkan untuk jangka masa panjang. Fokus kepada yang memberi keuntungan yang besar mengikut macam Pareto 80-20 yang mana 20% aktiviti memberi keuntungan sebanyak 80% pada mereka. Ini harus diberi fokus daripada berfikir yang kecil-kecil tetapi keuntungannya 20%. Lebih baik fikir yang 20% aktiviti memberi sumbangan 80%. Beliau bercakap kepada RTM bagi mengulas prestasi FGV di Kuala Lumpur. FGV menjangkakan prestasinya akan lebih baik tahun depan disokong tinjauan harga MSM yang lebih positif. Harga minyak sawit mentah MSM di antara RM2,200 dan RM2,400 setan pada suku keempat 2019. Skuad bola sepak bawah 22 tahun negara tersingkir awal selepas dimalukan pasukan Kemboja tewas 1-3 dalam aksi kumpulan A di Stadium Rizal Memorial. Sekaligus meneruskan badi kekalahan skuad bola sepak negara di Filipina apabila meraih perak pada tahun 1981, tersingkir di peringkat kumpulan pada 1991 dan meraih gangsa dalam edisi 2005. Menentang Kemboja pada aksi terakhir kumpulan A, skuad Dato' Ong Kim Swee yang turun selaku pemenang pingat perak 2017 dikejutkan dengan dua gol pantas Inso David dan Seng Chantia masing-masing pada minit ke-56 dan 58. Gawang Muhammad Haziq Nazli bawas lagi selang 10 minit kemudian menerusi pemain tengah Angkor Warriors Kiong Sok Ping. Gol sagu hati skuad negara diperolehi menerusi pemain gantian Quintan Jun Ho Cheng pada minit ke-88. Kekalahan ini sekaligus mengakhiri kempen skuad Harimau Muda yang hanya mengumpul 4 mata. Hasil seri 1 sama dengan Myanmar dalam aksi pertama tewas 0-1 kepada Filipina. Selepas itu, sebelum menang 4-0 dengan Timor Leste. Kemboja yang dibimbing Felix Agustin Gonzalez Dalmas pula berjaya mara ke separuh akhir dengan kelebihan jaringan gol bersama juara kumpulan A, Myanmar. Edisi ke-30. 3 jaringan terhasil menerusi. Lupakan tentang bola sepak dan kita teruskan dengan aksi di venue bowling Padang yang terletak di Friendship Gate, New Clark City. Menutup tiranya hari ini dengan skuad negara menambah sebutir lagi emas menerusi acara FOS lelaki, menjadikan kutipan keseluruhan skuad bowling Padang negara 4 emas dan 2 gangsa, satu pencapaian yang membanggakan. Walaupun kekurangan 1 emas daripada jumlah sasaran awal, pencapaian ini dikira amat membanggakan dengan cabaran Padang yang kurang memuaskan. Skuad FOS lelaki menutup saingan dengan menghadiahkan emas ke-4 bowling Padang negara dan ke-19 kontingen Malaysia pagi tadi. Pasukan negara yang dianggotai Muhammad Idham Amin Ramlan, Daing Dadri Dahasri, Zuhilmi Ridwan dan Fairul Izwan Abdul Muin menang dengan kiraan mata 24 berbalas 6 berdepan Brunei. Selain acara FOS lelaki, emas turut diperolehi melalui acara FOS wanita, triples lelaki dan pairs wanita masing-masing pada 2 Disember lalu. 2 pingat gangsa pula melalui acara pairs lelaki. Sangat membanggakan seluruh rakyat Malaysia terutamanya, dan saya sangat berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Setiap dugaan dan juga cabaran yang mereka hadapi, mereka hadapi bersama-sama, terutamanya mengenepikan cabaran Brunei dan juga terutama yang paling menggembirakan apabila mereka berjaya menumpaskan pasukan Filipina iaitu juara pingat emas 2 tahun lepas di Kuala Lumpur. Kembali ke tanah air nanti, skuad bowling Padang akan berehat seketika sebelum menjalani latihan untuk kejohanan bowling Padang dunia di Gold Coast, Australia yang dijadual akan berlangsung pada Mei 2020. Pasukan gimnastik artistik turut meneruskan kecemerlangan mereka dengan meraih 2 lagi pingat emas. Tracy Ang menghadiahkan emas ke-20, manakala Farah N. Abdul Hadi menghadiahkan emas ke-21 kontingen Malaysia.
Tracy Ang mendominasi disiplin titian imbangan. Persembahan dipamerkan atlet berusia 26 tahun ini berjaya menarik perhatian juri memberikan mata tertinggi 12.867 mata. Selesa mengatasi pencabarnya gimnas Indonesia Rifda Ifrahana Luthi yang memperolehi 12.133 mata untuk perak. Manakala gangsa Do Tan Van An dari Vietnam dengan 10.367 mata. Sementara Farah Ann pula meneruskan kutipan emas ketiga peribadinya. Selepas mengutip emas dalam acara individu keseluruhan dan palang bertingkat hari ini, gimnas berusia 25 tahun ini mengutip emas menerusi satu lagi acara kegemarannya, senaman lantai. Farah mengumpul 12.600 mata, juga menewaskan gimnas Indonesia Rifda Ifrahana Lufti 12.33 mata dan gangsa Tran Duan Kuan 12.033 mata. Di Kompleks Sukan Muntinlupa, Manila pula, skuad badminton lelaki negara terlepas pingat emas acara berpasukan selepas tewas 1-3 di tangan Indonesia dalam aksi final. Secara langsung laporan harian. Langkah skuad negara bermula sumbang selepas perseorangan lelaki pertama Lee Zijia tewas di tangan Jonathan Christie 9-21-17-21. Bagaimanapun bergu lelaki Aaron Chia Sok Wee menepati ramalan apabila menyamakan kedudukan dengan mengatasi Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto 21-17, 21-13. Kali ini kesilapan dan mata kemenangan. Perseorangan kedua negara Su Jong Wen hampir melakar kejutan menyumbang mata kedua apabila memberi tentangan sengit kepada Anthony Ginting sebelum tewas 21-13, 15-21, 18-21. Guru kedua negara To Ying Oh Yu Sin yang diharapkan mampu menyamakan kedudukan gagal melaksanakan misi itu apabila tewas di tangan Wahyu Nayaka Edi Yusof Santoso 16-21, 19-21. Ini adalah kali kedua berturut-turut Malaysia tewas di tangan Indonesia dalam aksi final berpasukan selepas mengalami nasib sama 2 tahun lalu di Kuala Lumpur. Tetapi Pesilat elit negara Muhammad Faizul Muhammad Nasir yang mengalami kecederaan muka yang serius semalam disahkan sudah beransur pulih setelah menjalani rawatan lanjut di Pusat Perubatan The Medical City Clark. Menurut Syaf Dimission Negara Kesukan C 2019, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, pesilat kelahiran Petaling Jaya ini telah sedar daripada koma namun tidak berupaya untuk berkomunikasi kerana badannya masih lemah susulan rawatan yang diterima. Jelas Datuk Megat, beliau dimaklumkan bahawa Muhammad Faizul telah menjalani CT scan dan X-ray serta pesilat itu juga telah sedar namun doktor terlibat sedang memantau perkembangannya dalam tempoh 72 jam. Muhammad Faizul dilaporkan tidak sedarkan diri akibat disepak lawannya Dinas Dumaan dalam kelas Putra B di Pusat Konvensyen dan Pameran Subic semalam. Mengulas tentang aksi berkenaan, Datuk Megat Zulkarnain yang juga Setiausaha Agung Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka menjelaskan pihaknya tidak akan membuat rayuan kepada sekretariat pertandingan berhubung keputusan wasit memberikan kemenangan 5-0 ke atas wakil tuan rumah itu. Skuad rugby 7 lelaki negara bakal memulakan kempen Sukan C 2019 Sabtu ini dengan semangat yang lebih padu untuk mempertahankan emas sambil menyarungkan jersey baharu tajaan daripada Alexan. Jersey yang direka khas dengan jenama AI Sports itu adalah sebahagian daripada jalinan kerjasama untuk 3 tahun dengan nilai tajaan RM500,000 setahun dalam pelbagai bentuk termasuk jersey dan kit barangan. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syarul Zaman Yahya dalam sidang medianya berharap kerjasama strategi ini akan berterusan dalam kejohanan rugby pelbagai peringkat usia. Pemain-pemain boys and girls to have access to this game, and we also hope that they will be able to have access to the game much earlier in their stage of life.
Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Al-Ihsan dan pelancaran jersey pasukan rugby Malaysia ke Sukan C. Pasukan rugby wanita 7 sebelah turut mendapat tajaan versi itu. Hadir bersama Ketua Pegawai Eksekutif Al-Ihsan Sports Vak Pilutla. Dan inilah persiapan kem kontijen para ASEAN negara pula kini berada pada fasa terakhir dan sedia untuk menyahut beberapa jua sasaran yang ditetapkan kelak. Syahid Mishan Negara Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin puas hati dengan persiapan pasukan-pasukan negara setelah mendapat bantuan terbaik dari Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN. So now I think we are at the final stage yang kita dah prepare yang terbaik dan saya rasa pihak MSN, Pengarah Paralimpik Tuan Halimun pun telah melakukan yang terbaik dan saya rasa saya sebagai CDM dapat bantuan yang terbaik dari MSN dan ISN insya-Allah. Beliau turut yakin tuan rumah Filipina bersedia bagi menghadapi tamasya itu pada 18 hingga 25 Januari depan. Bagaimanapun katanya kontingen negara sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan atau masalah seperti mana kontingen Sukan C. Datuk Seri Megadi Syahriman ditemui pada kem latihan akhir kontingen negara ke Sukan Para ASEAN di Pusat Kecemerlangan Paralimpik Kampung Pandan. Kontingen Para ASEAN negara dianggotai seramai 364 atlet dan pegawai bakal mengambil bahagian dalam 16 jenis sukan terdiri daripada 370 daripada 816 acara yang dipertandingkan. Keputusan gila, demikian sindiran yang diterima oleh juara dunia Formula 1 6 kali Lewis Hamilton ketika menyertai Mercedes-AMG Petronas pada tahun 2013. Namun pelumba kelahiran United Kingdom ini menutup mulut pengkritiknya apabila merekodkan kejayaan 5 kali juara dunia dan juara kategori pengeluar 6 kali berturut-turut sejak bersama Mercedes-AMG Petronas. Sebelum itu, Hamilton bersama dengan pasukan McLaren selama 6 tahun sejak 2007. Pasukan yang mempunyai rekod 12 kali juara dunia dan 8 kali juara pengeluar. Namun Hamilton mendedahkan ramai pengkritik menggambarkannya sebagai gila apabila menyertai Mercedes-AMG Petronas, pasukan yang prestasinya ketika itu terumbang-ambing meskipun menggunakan khidmat juara 7 kali Michael Schumacher. So when I joined, people said that was crazy because I was coming from a world championship winning team to a team that was having a difficult time. But we proved every single person wrong year on year. Hamilton bercakap kepada media pada majlis sambutan kejuaraan dunia pengeluar Formula 1 kali ke-6 bersama Hamilton dan Valtteri Bottas di Dewan Philharmonic Petronas KLCC. Hamilton kini antara juara dunia yang mencipta sejarah dalam dunia Formula 1 dengan 84 kemenangan dan 151 penamat podium. Pelumba 34 tahun ini juga memegang rekod sebagai pelumba paling banyak memiliki mata kemenangan iaitu 3,431, meraih 88 kali petak pertama dan 3 kali berturut-turut juara dunia serta paling banyak mengutip mata pada satu musim dengan 413 mata. Sebuah video tular di laman media sosial menunjukkan seorang lelaki mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kejadian berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan, Sungai Buloh awal bulan ini. Rata-rata netizen mengucapkan terima kasih atas jasa mulia lelaki tersebut. Dan ini pula tular video seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun melipat tengkolok menggunakan kain pelikat. Difahamkan kanak-kanak itu hanya belajar sendiri tanpa pertolongan orang lain. Video ini dikongsikan menerusi laman Twitter Amir Riza dan telah meraih lebih 96,000 penonton. Baru-baru ini, video seorang wanita tanpa tangan memakai tudung tular di media sosial. Wanita yang dikenali sebagai Puan Nur Farah Syahira Shah dilahirkan tanpa tangan itu mampu memakai tudung sendiri tanpa bantuan sesiapa dan hasilnya amat kemas dan cantik.
N8 edisi Rabu 4 Disember. Siaran berita RTM juga boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my dan saluran My Preview 123. Dan jangan lupa layari Facebook dan Instagram Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat, salam sayangi Malaysiaku.